اللهم علمك المخزون وصوني بسر اسمك المخزون. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Minta tolong tu Rahman, tolong baca Rahman. Surat berapa? Baris berapa? Rahman, muka surat berapa? Tolong beritahu muka surat berapa, baris yang berapa? Kalau ikutkan yang di Senin tu sampai An-Nuhat apa ni? An-Nuhat tu. Jadi muka surat 12. Wa amal mufid dia wa amal mufidu. Al-Mufidu. Wa amal wal mufidu. Awal Mufidu. Okey, muka surat 12. Baris 1 2 3 4 5 6. 6 daripada atas. Wal apa? Muka surat 12. Baris ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Okey, minta tolong baca. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mufidu ma afada faidata yahsunus sukuti faidatan yahsunus sukuti minal yahsunus sukutu minal mutakallimi wassami'i 'alaiha wassami'u 'alaiha Kaqama Zaidun wa Zaidun qa'imun fa inna wa Zaidun qa'imun fa in kullam minhuma afadu fa'idatan yahsunus sukutu 'alaiha minal mutakallimi wassami'u wassami'i wa hiya al-ikhbaru bi qiyamin Zaidin fa inna bi qiyami Zaidin, baca cara idafat. Bi qiyami Zaidin fa inna as-sami'a idza sumi'a dhalika la yantaziru syai'an akharu yatawaqqafu alaihi akhara sifat pada kata syai'an akhara yatawaqqafu alaiha tamamul kalami alaihi tamamul kalami wa yahsunu aidan sukutul mutakallimi. Cukup sangat tu lah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والمفيد ما أفاد فائدة يحسن السكوت من المتكلم والسامع عليها dan bermula mufid. Mufid. Jadi kita duk bicara masalah apa ni?
kita dok bicara masalah tentang kalam. Jadi bila sebut kalam itu mestilah dia tu lafaz, lagi pula lafaz tu mestilah bersusun. Kemudian lafaz bersusun lagi pula dia tu mestilah mufid. Apa maksud mufid? Memberi faedah, memberi faham. Bahasa Melayu kita panggil memberi faham. Itu dia panggil al-mufid. Baik. Wal mufidu, dan bermula mufid. Mufid ni dipanggil isim fa'il. Afada yufidu ifadatan fahuwa mufidun. Dipanggil isim fa'il yang memberi faedah. Biasa atau wazan afada atau wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Baik. Wal mufidu, dan bermula mufid. Mufid tu apa? Ma afada. Barang. Bila ma ni kita maklum. Kalau kitab Jawi mesti dia terjemah barang. Mesti dia terjemah barang. Apa Jadi yang? Apa yang? Tak boleh. Macam Apa yang? Apa boleh bahasa sekarang kita panggil apa. Tapi apa tu apa kita nak? Kita nak apa tu? Kita nak kata ma tu apa dia? Memang ma tu memang barang apa? Ataupun sesuatu perkara boleh juga kita cakap. Tapi kita nak apa tu sesuatu? Tu kita nak bahas itu tu. Kita nak bahas kat situ tu. Apa yang masuk kata ma tu? Kalau ma di situ tu dengan makna kita kata lafaz. Lafaz yang memberi faedah lah ia yang lafaz. Ma tu ai minal lafzi. Ma tu yang ni daripada lafaz. Macam kita lah orang Melayu kita kata perkara. Apa dia perkara? Kau buat perkara apa ni? Orang tanya kita. Lepas tu kita jawab lah, aku buat perkara ni. Yelah perkara apa? Tak faham itu siapa buat perkara. Kau buat barang apa ni? Aku buat barang ni lah. Ya barang apa? Mesti orang tanya. Tak jelas. Tapi sebab tu kalau kita nak tahu kata benda tu nak bagi jelas kat dia, kita tengok dia tu duduk dalam siakul kalam. Kena tengok halaman kalam tu sendiri. Tengok tempat perbicaraan kita. Baik. Wal mufidu ma afada. Bermula mufid itu yang memberi faedah itu ialah barang yang iaitu lafaz afada. Afada tu i'rab jadi sifat pada kata ma. Ma mana? Afada yang memberi faedah lah ia ma. Memberi faedah lah ia lafaz. Memberi faedah tu faidatan. Akan sebagai faedah. Tengok. Jadi mufid ni, dia kalau kalam memberi mufid, ialah kalam itu mestilah dia ada di antara musnad dan musnad ilaih. Apa dia musnad ilaih ni? Dia kalau dalam ilmu balaghah dia panggil musnad ilaih. Kalau dalam ilmu mantik dia panggil maudhu' dan mahmul. Kita panggil kalau maudhu' mahmul tu mubtada khabar, tak apalah. Kita kata kalau dalam istilah ilmu balaghah dia ada tempat sandaran, musnad. Dia ada sandaran dan dia ada tempat sandaran. Contoh kita kata qama Zaidun. Berdiri oleh Zaid. Jadi lafaz Zaidun tu kita sandarkan kepada qama. Qama itu kita panggil lafaz itu kita panggil lafaznya musnad. Kita panggil lafaz musnad. Adapun Zaidun kita panggil musnad ilaih. Musnad ilaih. Jadi musnad ilaih itu disandarkan kepada musnad. Nampak lagi? Sebab tu kita panggil qama Zaidun. Kita kata berdiri. Berdiri apa?
berdiri oleh Zaid. Jadi Zaid tu kita sandarkan kepada berdiri. Kita letak kata Zaid tu dia tu sedang berdiri. Tu panggil musnad ilaih. Jadi nak sebut kata kalam mufid, kaedah kita, kalam mufid itu ialah dia panggil kalam yang ada musnad dan musnad ilaih. Tu dia tulis itu. Kalam yang mufid itu ialah kalam ialah kalam yang ada pertambatan di antara musnad dan musnad ilaih. Pertambatan ni maksudnya ada kaitan. Irtibat. Bahasa Arab panggil irtibat. Baik. Kemudian kemudian dia kata faidatan. Jadi perkara barang lafaz yang memberi faedah lah ia lafaz tadi akan faedah. Akan sebagai faidatan. Faidatan tu nak i'rab jadi apa tu? Tu Ustaz Nuzul i'rab jadi apa Ustaz Nuzul? Mana? Ifadatan tu. Faidatan. Ifadatan tak ada ni. Faidatan. Faidatan Nak i'rab jadi apa situ? Jadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak apa? Afada. Maf'ul mutlak pada afada. Dia kata dipanggil maf'ul mutlak. Dipanggil maf'ul mutlak apa? Tak tahu. Dia maf'ul mutlak ni dipanggil maf'ul mutlak lafzi. Maf'ul mutlak lafzi. Dia ada linau'i. Tapi ni maf'ul mutlak ni maf'ul mutlak bagi afada. Afada. Maf'ul mutlak lafzi. Dia panggil, contoh kata daraba Zaidun darban. Situ nampak. Daraba Zaidun darban. Memukul oleh Zaid akan sebagai satu pukulan. Dia panggil takkidil lafzi. Dia panggil maf'ul mutlak li takkid. Li takkidil lafzi. Li takkidil lafzi. Nak mengkuatkan akal lafaz. Kalau kata gini, lafaz itu yang memberi faedah lah, ia lafaz itu memberi faedah tu akan sebagai faedah. Maksudnya apa? Nak cerita kata kalam tu, nak cerita kata memberi faedah tu mestilah, nak cerita kata lafaz tu mestilah memberi faedah. Tak ada benda lain dah, mesti kena memberi faedah. Kalau tak ada memberi faedah, tak boleh. Tak boleh jadi kalam. Contoh kita kata daraba Zaidun darban. Telah memukul oleh Zaid akan sebagai pukulan. Akan sebagai satu pukulan. Maksudnya apa? Zaid tu pukul sungguh. Lafaz begitu juga. Kita kata lafaz tu memberi faedah akan sebagai memberi faedah. Apa maksudnya? Maksudnya lafaz tu mestilah sungguh dia tu memberi faedah. Tu maksud dia. Nampak lagi apa tu Ustaz Nuzul? Okey. Kalau yang naui tu macam nanti naui tu nanti kita hurai nanti dalam bab dia. Ini kita hurai dalam ni. Nanti takut lari bab. Okey Baik. Faidatan mana? Yahsunus sukutu. Yahsunu tu i'rab jadi sifat pada kata faedah. Akan sebagai faedah yang elok oleh diam. Oleh diam tu hal keadaan diam itu minal mutakallimi, hal keadaan diam itu sadiran minal mutakallimi, yang keluarlah ia daripada mutakallim. Yang keluarlah ia daripada mutakallim. Habis itu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita dengar ataupun yang elok oleh diam daripada mutakallim. Apa maksud yang elok oleh diam? Maksudnya kalau orang cakap kita kata Zaidun qaimun. Kita diam tak? Faham tak tu? Faham?
Maksudnya kalau orang kata Zaidun boleh duduk diam kita. Duduk diam macam mana? Mesti nak tanya. Apa Zaid? Zaid apa tu? Zaidun. Tak faham. Tak jadi mufid lagi. Tapi bila Zaidun qaimun, dia pun macam mana? Ya. Orang kita cakap ya. Dia faham tak tu? Ha? Faham tak? Dia faham lah tu. Dia angguk ya. Nampak tak? Kalau dia tak faham, mesti ditanya. Sebab tu kata yang elok, maksudnya dia diam tu dalam keadaan elok. Dia faham. Maksudnya dia faham tu. Bila sebut kata Zaid itu sedang makan. Zaid itu sedang makan. Okey. Tak apa. Orang kita cakap tak apa. Maksudnya apa? Dia faham lah tu Zaid tu tengah makan. Dia tu faham. Itu dia maksudnya. Habis itu. Kemudian kata kita baca wasami'u ke wasami'i tadi? Wasami'u. Sami'u. Yang elok oleh orang yang mendengar di atasnya di atas faedah. Wasami'u tu ataf pada kata as-sukutu. Soalan kata gini. Ma afada faidatan yahsunus sami'u alaiha. Dia kena macam gitu. Soalan lagi ni. Lafaz itu yang memberi faedah akan sebagai faedah yang elok oleh orang yang mendengar. Orang mendengar pun begitu juga. Balik orang diam. Tadi pada mutakalim, dia faham dah. Ni balik orang dengar pun, alaiha di atasnya, alaiha ala faedah. Alaiha ala faedah. Rujuk domain situ. Dia je nak beritahu hu, ha, hum. Itu semua ada tempat kembali dia. Macam bahasa Melayu, kalau dalam kitab Jawi, dia tu nya. Sebab tu dalam kitab Jawi, dia payah daripada kitab Arab. Sebab apa? Sebab dalam kitab Jawi, semuanya saja. Rujuk domain pada mu'annas ke, nak rujuk domain pada muzakkar ke, nak rujuk domain pada jamak ke, nak rujuk pada orang ke, nak rujuk pada batu ke, payah kitab Jawi. Kalau kitab Arab, agak mudah sedikit, tapi payah bagi kita kan. Alaiha, ha tu domain mu'annas. Dia nak rujuk pada mana? Mestilah rujuk pada faedah. Dia ada tempat dia kembali dia. Takkan kita cakap akan sebagai faedah yang elok oleh diam, yang elok oleh orang yang mendengar itu di atas faedah, di atasnya. Orang pun tanya. Yang elok oleh orang yang mendengar di atasnya. Lepas tu orang tanya, nya tu apa Ustaz? Kena sebutlah nya tu, ha tu rujuk pada domain mana? Ha tu rujuk pada domain pada faedah. Jadi daripada orang yang mendengar pun, dia mendapat faedah juga. Elok daripada orang mendengar pun dia faham. Orang mutakalim dia bagi tahu. Zaidun qaimun. Orang cakap, orang mutakalim. Zaid berdiri. Maksud dia, orang balik orang cakap tu, dia cakap tu dalam keadaan sempurna lah. Faham? Nampak? Dalam keadaan dalam keadaan dia nak memberi faham pada orang lain. Balik orang mendengar pula. Balik Zaid kata Zaidun qaimun, dia pun ya. Itu balik orang yang mendengar. Balik orang yang berkata, dia cakap tu dengan sempurna. Tadi habis itu. Sebab tu kalau faidatan tu kena tambah sikit. Faidatan ay tammatan. Faedah yang sempurna. Tambah sikit. Faidatan tammatan. Faedah yang sempurna. Habis itu. Dia apa beza? Kita kata apa? Faedah yang sempurna. Dia begini.
Dia kalau kita kata ghulamu Zaidin, hamba bagi Zaid. Itu sempurna ke tak sempurna? Itu sempurna ke tak sempurna? Apa tu Ustaz Uzul? Nak panggil kalam? Tak. Sebab apa? Tak. Hamba Zaid macam kita sebut nama Zaid seorang je lah. Dia jadi tak faham. Sebab dia nak mengeluarkan, dia panggil Zaid, dia panggil ghulam Zaid itu dia panggil ghairu tam. Faedah juga. Tapi ghairu tam, tak sempurna. Dia kata hamba Zaid. Soalan macam kita sebut Zaid. Ghulam Zaidin. Takat tu lah. Hamba bagi Zaid. Apa dia hamba bagi Zaid? Tak faham. Tak panggil kalam. Dia tak panggil kalam. Habis itu. Dia tak panggil ghairu tam. Tak sempurna. Ayat tu tak sempurna. Habis itu. Kemudian kata, sebab apa? Fa inna kullam minhuma afada fa'idatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi was-sami'i. Tengok. Sebab apa ini dia panggil tafriq. Dia panggil tafriq pada kata dua misal tadi. Yani faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimi. Ya ni nampak tadi tu. Kalau kita baca wasami'i pun boleh juga tu. Kalau baca daripada mutakallim dan orang yang mendengar di atasnya. Sebab tengok bawah tu. Kalau kita tengok bawah tu, dia sedap-sedap baca tu. Minal mutakallimi wasami'i. Bukan wasami'u Tak kena. Saya tersilap. Sebabnya wasami tu atas pada mutakallim. Jadi soalan kata, dia kitab lain ni. Kitab tu lagu mana? Saya ada setengah kitab. Saya punya kitab lah. Saya punya kitab gini. Wal mufidu ma'afada faidatan yahsulu sukutu 'alaiha. Kitab tu lagu mana tu? Minal mutakallimi was-sami'i 'alaiha. Alaiha Saya punya kitab. Ma'afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi was-sami'i. Tu tepat. Tu rasa macam tak sedap baca tu saya. Tolong dia betulkan sikit. Wal mufidu ma'afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi was-sami'i. Kita orang punya alaiha kat ujung. Ada ujung kan? Tak apalah. Dia nak takluk depan pun boleh. Okey, mari tengok. Seperti lafaz, saya langkah tadi tu. Kaqama Zaidin. Tak kena. Kaqama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Seperti qama Zaidun dan bermula Zaid itu ialah berdiri. Dia kita dah terang sebelum ni. Dia qama Zaidun, dia panggil jumlah tu jumlah fi'liyah. Zaidun qa'imun kita panggil jumlah ismiyah. Perbezaannya kita dah sebut, qama Zaidun tu dia ada berapa kalimah? Dua kalimah. Adapun Zaidun qa'imun dia ada berapa kalimah? Ustaz Nazul? 3 sebab ada dhamir mustatir dalam qa'imun. Yang kembali kepada Zaid. Yang kembali pada Zaid. Itu dia. Baik.
Fa inna kullam minhuma. Fa tu dia panggil fa tafriq pada misal. Tafriq pada dua misal. Dia panggil tafriq muwafaqah. Ataupun kita panggil fa tu fa ta'liliyah pun boleh juga. Sebab apa boleh kata dua misal ini dipanggil mufid? Sebab apa kita kata dua misal ni mufid? Kalau bahasa lain kita panggil. Sebab apa kita kata qoma Zaidun dengan Zaidun qa'imatun itu ialah benda yang mufid? Sebab apa kita kata gitu? Kalau bahasa Arab dia kata gini. Wa innama kana misalaini lil mufidi. Wa innama kana misalaini lil mufidi. Dan sesungguhnya adalah dua misal ini dihantarkan bagi mufid. Sebab apa? Inna kullan. Kerana sesungguhnya. Bukan macam fa'in. Fa'inna. Tadi saya dengar macam Rahman macam fa'in. Kerana sesungguhnya tiap-tiap daripada keduanya. Apa? Min huma ay minal misalaini. Daripada dua misal itu. Afada. Khobar. Khobar berkata inna. Maka sesungguhnya tiap-tiap kullan tu kullu tu maknanya tiap-tiap. Nanti tolong tulis Siapa yang nak belajar bahasa Arab mula-mula tu kena tulis. Terjemah tu kena tulis. Yang ni fa'inna ke fa'in tadi Ustaz kata? Fa'inna. Baca laju sangat tadi dia habis. Fa'inna kullan. Macam kita baca bahasa Arab ni dia macam baca Quran jugalah. Fa'inna sebut satu. Dia kalau dia di pondok dulu kalau ada kawan-kawan Tok Guru beritahu lah. Kalau jenis baca laju tu nak penderah tu tak mau bagi dengar tu nak kata tak ada saat. Takut-takut ada salah tu kadang-kadang. Kalau kat pondok dulu lah. Tok Guru pondok mana macam laju sangat ni. Gana macam laju ni. Nak gimana? Gaduh gimana kata. Dululah Dia cukup marah Tok Guru. Kalau baca laju. Fa inna kullam min kena baca sebut. Dia kata kalau baca laju ni kadang-kadang boleh jadi banyak salah. Boleh jadi banyak kesilapan. Ya betul, memang betul. Fa inna kullan, maka sesungguhnya tiap-tiap daripada keduanya, daripada dua misal itu, khobar berkata inna. Afada, memberi faedah lah ia tiap-tiap daripada keduanya tadi tu, memberi faedah apa? Faidatan, akan faedah yasunu sukutu alaiha, yang eloklah oleh diam di atasnya, alaiha, elok-elok, alaiha, di atasnya, di atas faedah. Rujuk domir pada faedah. Hal keadaan as-sukut tadi. Hal keadaan diam tadi, diam tu maksudnya apa? Faham. Macam kita orang bercakap. Saya bercakap apa? Saya cakap Zaid sedang berdiri. Balik orang dengar, Zaid sedang berdiri, dia dengar. Tak, dia diam, dua-dua diam tak? Maksudnya dua-dua memberi faham. Kalam tu memberi faham, orang yang mendengar pun memberi faham. Itu maksud dia. Itu maksud diam tu. Yang elok oleh diam di atas faedah tadi, min tu dia panggil i'rab jadi kata hal. I'rab dia hal pada kata as-sukut. Hal keadaan daripada hal kauni sukut sadiran. Sadiran tu keluar. Kita asalnya kita nak buat takluk tu pada kainan sadiran kita boleh buat untuk takluk khusus. Sadiran, keluarlah ia daripada mutakalim dan sami'i. Keluar tu daripada orang yang bercakap, mutakalim orang bercakap. Ana ukallimu. Kalau orang ana ukallim ma'a,
Dia kata, aku sedang bercakap dengan kau sekarang. Kalau kita buat wada, ana ukallim, buat tak tahu apa dia ukallim. Mutakallim itulah diri orang tu panggil mutakallim. Kalau kita kata aku sedang bercakap, ana ukallim. Orang Arab. Dia dalam kalau dengar lagu Arab dulu di Mesir dulu, kalau nak boleh Arab cepat dulu dia selalu dengar lagu Arab. Kalim ma'ak. Azal. Habis itu. Dia kalau lagu-lagu Arab tu Ahmad Diab, macam-macam lah lagu Arab. Tapi lagu Arab ni dia banyak amiyah. Dia tak ada fusha. Dia jarang orang menyanyi lagu Arab fusha. Macam kita lah Melayu. Kalau kita orang Melayu nyanyi fusha, saya mau pergi. Jadi cakap suara dia punya tu dah tak sedap lah. Suara dah tak sedap kalau dia cakap bahasa baku. Cuba tengok cek penyanyi kita sekarang. Ada nyanyi bahasa baku? Tak ada. Dia nyanyi bahasa kita. Bahasa pasar. Arab gitu ke? Kalau dia menyanyi dengan bahasa Arab, dengan baku fusha tu. Dia panggil, dia mengajar bahasa fusha. Mengajar lah. Dia menyanyi bahasa fusha. Jadi dia kurang dia punya daya tarikan. Orang nak dengar tu apalah. Mes itu. Jadi al-mutakallimu tu orang yang bercakap. As-sami orang yang mendengar. Itu panggil isim fa'il. Baik. Wahia dan bermula ia. Ia apa? Dia isim dhamir. Dia nak rujuk pada mana? Faidatan. Kalau sebut dan bermula ia faedah ialah al-ikhbar. Dia tak melengkapi lagi situ. Dia kalau hiya ni dia nak rujuk dhamir pada fi'il ke pada isim? Rahman. Pada isim Ustaz. Ya isim. Sebab apa kaedah kita dhamir? Ad-dhamiru la ya'udu illa 'alal asma'i. Kaedah kita tulis. Tulis Ustaz Nuzul. Ad-dhamiru la ya'udu illa 'alal asma'i. Ini apa tu, Power Rangers kita tak ada hari ni. Nazrin. Kalau ada Nazrin tu saya tanya habis-habis lah. Ad-dhamiru la ya'udu. Ad-dhamiru la ya'udu illa 'alal asma'i. Ini apa tu? Kepala mutlaah kita tak ada ini. Dhamir bermula dhamir itu tidak kembali melainkan di atas isim. Kena ingat Haji? Ya kau. Dia isim dhamir macam hiya, huma tu, semua dia kena kembalikan dhamir itu kepada isim. Isim apa? Kata nama. Kita kata Zaidun, tu isim lah. Kalau kita kata perbuatan tak boleh. Wahia dan bermula ia makan. Tak boleh. Dan bermula ia sedang makan. Tak boleh. Dia tak boleh sebut fi'il. Dia kena sebut isim. Ad-dhamiru la ya'udu illa 'alal asma'i. Dhamir itu tidak kembali melainkan di atas di isim. Melainkan di atas isim. Tulis bahasa Melayu pun tak apa. Baik, tengok. Dan bermula ia apa? Tulis itu. Tilkal ifadati fi misalaini. Wahia, yakni tilkal ifadati fi misalaini. Dan bermula ia demikian itu faedah pada dua misal itu. Misal ni contoh aja Nanti ingat misal apa? Misal tu contoh. Dan bermula ia demikian itu faedah tilkal ifadah fi misalaini. Dan bermula demikian itu faedah pada dua misal itu. Dia kata apa? Dia kata al-ikhbaru bi qiyami Zaidin. Al-ikhbar ni mana apa?
nak mencerita. Nak menceritakan dengan berdiri oleh Zaid. Nak cerita kata Zaid tu berdiri. Nampak tak? Jadi kalau orang tanya esok Ji, sebab apa bila sebut kalam tu dia kena ada faedah? Sebab sebab apa pentingnya faedah? Kerana nak cerita kata. Nak mencerita kata seseorang tu sedang berdiri. Nak mencerita kata kekelakuan dengan apa? Nak mencerita kata kelakuan pada seseorang itu. Tu dia. Kalau orang tanya, nampak Ustaz Nuzul? Al-ikhbar ni nak menceritakan. Ikhbar. Akhbara yukhbiru ikhbaran. Menceritakan. Nak memberitahukan. Sebab tu kalau orang tanya esok, al-kalam huwa lafzu al-murakkabu al-mufidu. Kalau orang tanya kenapa bila sebut al-kalam, percakapan, kenapa dia kena mufid? Kalau orang tanya kita. Sebab apa? Kalau orang tanya kita esok, kerana nak memberi faedah itu dengan makna kita nak menceritakan kelakuan seseorang. Itu bahasa kita tu. Nampak ke je? Ni semua penting ni je. Sebab kita ni belajar ni sebenarnya belajar Nahu ni untuk apa? Tujuan kita. Dulu waktu saya belajar dulu Nahu, Tok Guru dia suruh betulkan niat kita. Kita belajar ilmu Nahu kerana kita nak memahami Al-Quran, hadis dan kalam-kalam ulama di dalam bahasa Arab. Kalau Al-Quran tu dalam bahasa Melayu senang kita. Tapi kalau Al-Quran tu diturun dalam bahasa Arab, tapi nak memahami Al-Quran tu tak dapat tidak mesti kita memahami ilmu Nahu. Kita nampak simple lah, alah kalam ni apa. Memang betul, tapi kalau tengok kita tatbik, kita praktikal di dalam Quran, tatbik ni praktik. Bahasa Arab bagi tatbik. Kalau kita nak tatbik, kalau kita nak praktik dalam Quran tu, kena tahu mana Zaid, mana kita tahu letak mubtada, mana khabar, nak bagi faham. Tu penting Quran ni. Lepas tu kena mengaji ilmu Nahu. Ilmu Nahu ni ilmu orang kata nombor 1 sekali kita nak bagi memahami Quran. Kalau semata-mata ada balawah pun tak sudah juga. Betul kalau orang ya. Ada pertanyaan ni. Al-ikhbar tu di situ al-ikhbar bukan al-akhbar, al-ikhbar. Bukan al-ikhbar lah. Saya sebut al-ikhbar. Al-ikhbar ini khabar bagi ia, apa faedah dia disebut secara makrifah dengan alif lam tu. Ini pertemuan yang pertama saya dah sebut pada Ustaz Nuzul. Tapi tak apa. Saya akan tanya Ustaz Nuzul balik. Nak jawab boleh. Alhamdulillah. Sebaik Ustaz Najib. Tak apalah, Ustaz Najib nak tahu sekarang. Lagi akan datang dah tahu. Saya tanya Ustaz Najib pula. Yang ni tarfatai ni yang apa? Apa tu? Hari ni tak ada orang boleh tolong Nazrin tak boleh tolong sebab dia tak masuk. Hari ni tak ada orang boleh tolong. Saya seorang nak kena tolong dah. Ataupun saya hutang dulu. Ataupun saya ataupun ustaz-ustaz semua hutang saya dulu. Baik. Tak apa, okey. Saya nak tanya Ustaz Nuzul, dah ada orang tanya dalam soalan. Kenapa al-ikhbar didatangkan dengan alif lam? Kenapa tak kata wahya ikhbarun? Kan senang kan kata, kita dah maklum dah. Kita belajar baru ni. Khabar al-aslu fil mubtada'i ma'rifatun. Kaedah kita. Wal aslu fil khabari nakiratun. Asal pada mubtada ialah isim ma'rifah, alif lam. Asal pada khabar itu isim nakirah. Tiba-tiba dia buat mari datang dengan alif lam. Allah. Jam kita dia tiba-tiba datang alif lam. Tak kena lari dengan kaedah lah ni. Dah lari dah ni. Baik, Ustaz Nuzul, dia dah bersedia dah. Dia open awal dah. Ustaz apa dia? Macam mana? Kalau yang ingat kat sini tulis jumlatun ma'rifatun tarfaini tufidul hasri. Tufidul hasra.
Hasrah, hasrah tu Maf'ul pada kata hasrah. tufidu. Ah, Okey, tolong terjemah, tolong hurai sikit dekat Ustaz Najib. jumlah makrifah yang datang apa di antara dua sisi tu memberi makna hasar. Maksud memberi makna khusus lah. Lebih maksudnya Apa dia dua nakungkan sisi tu? Apa dia dua sisi tu kalau saya tanya, apa dia? Wahiyah dengan al-ikhbar tu lah. Apa dia wahiyah tu? Wahiyah tu kan domir kan. Domir ada tempat roja di isim. Isim tu makrifah lah. Memanglah isim marifat. Tak, tempat hiya tu dipanggil i'rab je dia apa tempat hiya tu? Domir fasal lah. Mubtada. Tak. Ini namanya fasal tak ada dah ni. Dia panggil mubtada. Tak ada lah. Al-ikhbar dia panggil khabar. Khabar. Apabila bertemu antara dua alif lam pada dua sisi, itu memberi faedah akan tersimpan. Maksudnya tersimpan apa? Nak cerita kata la yakunul ifadah illa al-ikhbar. Terasas itu makna hasar. Tidak ada faedah itu melainkan dengan kita cerita. Dengan kita memberitahu. Sebab tu kena tubik sikit pada kata al-ikhbar. Al-ikhbar dengan mana? Ai ikhbarul mutakallim. Dia panggil alif lam tu, dia panggil alif lam aiwadun anil mudhaf ilaih. Dia panggil alif lam ganti pada mudhaf ilaih. Dia panggil alif lam ganti pada mudhaf ilaih. Ai ikhbarul mutakallimi. Ai ikhbarul mutakallimi. Kalau orang tanya alif lam tu dia panggil aiwadun. Aiwad. Ni kena tanya geng-geng apa? Geng-geng tajwid ni. Aiwadun. Mak iwad. Apa mak iwad? Tu Ustaz Nuzul. Kita tanya Tok Guru terus lah. Ganti ya. Ganti. Mak iwad kan ganti. Contoh mak iwad apa kalau dalam Quran? Ustaz Nuzul. Apa ni Halimah, Hakimah rasanya lupa kak. Aiwad. Dia ganti apa? Sebab tu dalam nahu pun dia gini, nahu ni dia melengkapi semua ilmu. Dia masuk qiraat kadang-kadang, dia masuk tajwid, dia masuk semua. Dia badal dia. Nampak tak? Mak badal pun ada. Aiwad. Nampak tak? Apa tengok. Wahia dan bermula ia demikian itu faedah pada dua misal itu ialah al-ikhbar. Ialah ikhbar ini ikhbarul mutakallim. Iaitu menceritakan mutakallim. Menceritakan mutakallim dengan apa? Bi qiyami Zaidin, dengan berdiri oleh Zaid. Habis itu. Kemudian fa inna sami'a. Fa inna sami'a. Fa ni fa apa dia main pula dah dengan fa. Dia panggil fa tu ilat. Dia panggil jumlah. Fa inna sami'a iza sami'a zalika la yantaziru syai'an akhara. Dia panggil fa inna ni dia panggil ilat ataupun sebab. Fa inna sami'a dia panggil jumlah. Fa inna sami'a tu dia panggil jumlah tu jumlah muqtaridah. Sebab apa? Dia gini jumlah mutaridah, jumlah yang melintangi. Melintangi ni maksud apa? Jumlah yang datang tengah-tengah. Macam ni lah. Ibarat dia gini. Kita tengah bawa kereta. Kita bawa kereta menuju ke Kedah. Perjalanan kita smooth je. Tiba-tiba dia main roadblock pula dah. Polis main roadblock.
Dia mak datang roh pula tu dipanggil perkara yang melintangi. Kita panggil apa Ustaz Najib? Apa? Jumlah muqtaridah. Memang jumlah muqtaridah tu tahu dah, nak terjemah bahasa Melayu kita jumlah muqtaridah jumlah apa? Jumlah apa? Kita nak pergi Kedah Ustaz Najib. Pada asalnya kita nak ceritalah kita pergi Kedah ni perjalanan kita macam ni. Kita memang tak expect langsung kalau ada polis memang kita tahu dah. Pada asal memang tak ada polis. Tiba-tiba dia main sekat polis. Allah. Kacau lah. Aku perjalanan datang 5 jam tiba jadi 7 jam. Contoh, dia panggil apa tu? Ustaz Nuzul. Ini tak ada orang boleh tolong. Cerahan. Nazrin tak ada. Mudah. Selalu Nazrin ada puan-puan ni. Penghalang. Kita panggil macam penghalang bukan penghalang sangat nanti marah polis pula Mudah kholah. Mudah kholah. Dia jumlah muqtaridah ni jumlah yang melintangi di antara apa? Dia asal gini. Wahiyya al-ikhbaru bi qiyami Zaidin. Lepas tu yatawaqqafu alaihi tamamul kalami. Dia asal gitu ayat dia, tapi dia letak fa'ina sami'a tu. Jadi fa'ina sami'a tu dia panggil jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah ni tulis takrif dia. Tulis itu. Al-waqi'atu bainal mutalazimaini. Al-waqi'atu bainal mutalazimaini. Ustaz Najib tulis kaedah banyak dah dulu. Nanti kena tanya banyak sikit ni. Maksudnya Ustaz, apa jumlah muqtaridah? Iaitu al-waqi'atu baina al-mutalazimaini. Tu dipanggil. Maksudnya jumlah muqtaridah ini yang jatuh di antara dua perkara yang berlaziman. Apa maksud dua perkara yang berlaziman? Yang ini tulis. Dua perkara yang berlaziman di antara ilat dan maklul. Di antara ilat dan maklul. Tengok. Mana ilat maklul? Wahiyya al-ikhbaru bi qiyami Zaidin fa inna sami'a. Maklul dia mana? Ustaz Najib. Maklul. Tawaqqafu. Ustaz Najib mana? Baik. Maklul. Sebelum saya pergi jauh, saya nak cerita satu kaedah yang kita boleh pegang untuk kehidupan kita dan juga apa-apa pekerjaan kita boleh guna kaedah ni. Asalnya kaedah ni dia kaedah nahu. Tapi kita boleh guna kaedah ni. Bukan kaedah nahu, asalnya kaedah ni kaedah umum. Dia kaedah kita gini, at-ta'ammulu fil asya'i aslun fi idrakiha kulliha. Nanti tulis kaedah ni kat dalam. Nanti tolong buat nota tu tulis. Al-aslu fil asya' aslun fi idrakiha kulliha. Kalau at-ta'ammulu fi asya'. At-ta'ammulu fil asya' aslun fi idrakiha kulliha. At-ta'ammulu fil asya'i aslun fi idrakiha kulliha. Baik, saya nak terjemah. Kalau orang yang tak mampu tulis bahasa Arab, tulis bahasa Melayu. Bagi faham. Perhatikan pada sesuatu perkara itu. Kita perhati satu perkara. Tak kira lah ilmu apa pun. Itu aslun fi idrakiha. Itu adalah asal pada mendapatkan sesuatu perkara. Kulliha, keseluruhannya perkara itu. Contoh. Kita perhati apa? Okey, baik. Terima kasih banyak.